much good for anyone, but that's so far from the truth. Bagi pengenalan untuk tugasan ini, rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Semua rakyat haruslah mengakui bahawa Tuhan melebihi kuasa yang lain. Seseorang yang tinggi ilmunya dalam agama dan patuh pada agamanya mempunyai budi pekerti yang baik serta sifat yang terpuji. Agama juga menjadi tunjang kepada negara bagi mengekalkan keharmonian. Di Malaysia, Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bahawa Islam adalah agama negara. Namun begitu, agama-agama lain juga boleh diamalkan dengan bebas. Dalam kajian ini, komuniti mahasiswa Unisa Kampung Besut telah dipilih untuk mengenal pasti sejauh manakah mereka mendalami rukun negara ini yang pertama. Adakah mereka mengambil berat tentang rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan atau sebaliknya? Objektif kajian ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, mengenal pasti sejauh manakah mahasiswa Unisa faham tentang rukun negara kepercayaan kepada Tuhan, dan yang kedua, mengenal pasti asas pengetahuan mahasiswa Unisa terhadap rukun negara kepercayaan kepada Tuhan, dan yang ketiga, mengenal pasti solusi bagi menyelesaikan isu dalam kepercayaan kepada Tuhan yang dihadapi oleh mahasiswa Unisa. Komuniti yang dipilih untuk kajian ini adalah dalam kalangan mahasiswa dan pensyarah Unisa Kampus Besut. Metodologi kajian ini menggunakan 2 kaedah, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif mengedarkan soalan dalam bentuk Google Form kepada 30 mahasiswa Unisa, manakala kaedah kualitatif yang digunakan pula adalah menebual seorang pensyarah Unisa dan 2 orang mahasiswa yang berjawatan tinggi di Unisa Kampus Besut. Dapatan kajian bagi objektif mengenal pasti sejauh manakah mahasiswa Unisa faham tentang rukun negara, prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Bagi pernyataan yang pertama, iaitu seseorang yang berpegang teguh pada agama akan menjauhi kejahatan dan melakukan perkara yang baik. Pada graf bar sangat setuju telah mencatatkan sebanyak 19 kekerapan, manakala setuju mencatatkan 9 kekerapan. Bagi graf bar tidak pasti dan sangat tidak setuju mencatatkan nilai yang sama, iaitu 1 kekerapan. Hal ini kerana bagi mereka pembentukan sikap dan akhlak seseorang bukan diukur dari tingginya nilai agama mereka. Bagi pernyataan yang kedua pula, iaitu walaupun seseorang individu berpegang pada satu kepercayaan dan agama, mereka perlu menghormati agama dan kepercayaan kaum lain. Pada graf bar sangat setuju mencatatkan nilai kekerapan sebanyak 22, manakala graf bar setuju mencatatkan nilai sebanyak 8 kekerapan. Ini menunjukkan bahawa responden memahami tanggungjawab seseorang individu untuk menghormati agama dan kepercayaan kaum lain walaupun mereka menganuti agama yang berbeza. Bagi pernyataan yang ketiga pula, iaitu ketiadaan agama boleh menentukan kepribadian seseorang dan merosakkan bangsa dan negara. Pada graf bar sangat setuju telah mencatatkan sebanyak 18 kekerapan, manakala setuju mencatatkan nilai sebanyak 9 kekerapan. Bagi graf bar tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju mencatatkan nilai yang sama, iaitu 1 kekerapan. Hal ini mungkin disebabkan oleh seorang individu tersebut kurang mengambil tahu tentang isu-isu semasa dan sejajar dengan pengaruh media sosial yang tanpa had batasan. Bagi pernyataan yang keempat pula, iaitu walaupun berbeza agama dan bangsa, terdapat nilai keharmonian yang sama dalam agama masing-masing. Pada graf bar sangat setuju telah mencatatkan nilai sebanyak 13 kekerapan, manakala setuju mencatatkan sebanyak 8 kekerapan. Bagi tidak pasti pula mencatatkan sebanyak 7 kekerapan dan manakala tidak setuju mencatatkan 2 kekerapan. Hal ini menunjukkan ramai individu tidak mengetahui bahawa perbezaan agama yang dianuti ini mampu mewujudkan sifat positif seperti cinta mencintai. Bagi pernyataan yang terakhir pula, iaitu kepercayaan kepada Tuhan dapat mewujudkan perpaduan dalam masyarakat Malaysia. Pada graf bar sangat setuju telah mencatatkan sebanyak 19 kekerapan, manakala setuju mencatatkan sebanyak 9 kekerapan. Akan tetapi, bagi graf bar tidak pasti dan sangat tidak setuju mencatatkan nilai kekerapan yang sama, iaitu 1. Ini menunjukkan bahawa terdapat segelintir individu yang kurang jelas tentang kepentingan kepercayaan kepada Tuhan ini mampu mengeratkan hubungan tanpa mengira agama dan bangsa. Seterusnya, mengenal pasti asas pengetahuan mahasiswa terhadap prinsip kepercayaan pada Tuhan. Islam agama rasmi bagi persekutuan. Menunjukkan seramai 23 orang responden iaitu 76.6% memilih sangat setuju, manakala seramai 7 orang responden iaitu 23.3% memilih setuju. Tiada responden memilih tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kajian daripada pernyataan ini mendapati bahawa ramai responden cakna tentang Islam ialah agama rasmi persekutuan kerana ianya sudah termaktub di dalam perlembagaan. Seterusnya, kebebasan beragama telah termaktub kepada Perlembagaan Malaysia, menunjukkan seramai 15 orang responden iaitu 50% memilih sangat setuju, manakala seramai 11 orang responden iaitu 36.7% memilih setuju dan seramai 4 orang responden iaitu 13.3% memilih tidak pasti. Tiada responden memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahawa masih ada individu tidak mengambil tahu tentang kebebasan beragama yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Ini mungkin disebabkan oleh sikap yang tak indah dan tidak berminat tentang
atas perkara sebegini. Selanjutnya, kepercayaan kepada Tuhan dipilih sebagai prinsip pertama dan rukun negara adalah untuk rakyat berpegang teguh kepada kepercayaan masing-masing. Menunjukkan seramai 22 orang responden iaitu 73.3% memilih sangat setuju dan seramai 8 orang responden iaitu 26.7% memilih setuju. Manakala tiada responden memilih tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahawa responden memahami akan prinsip kepercayaan kepada Tuhan demi kebaikan bersama untuk membina negara Malaysia yang berdaulat. Bagi prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan ini amat penting dalam diri setiap individu pula, seramai 21 orang responden iaitu 70% memilih sangat setuju, manakala seramai 8 orang responden iaitu 26.7% memilih setuju. Tiada responden memilih tidak pasti dan tidak setuju, tetapi terdapat seorang responden memilih sangat tidak setuju. Bagi pilihan jawapan tidak setuju tersebut, ini menunjukkan bahawa masih ada lagi individu yang kurang jelas tentang maksud tersirat bagi prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Akhir sekali, sebarang bentuk ideologi atau ajaran yang menolak kepercayaan kepada Tuhan iaitu etis dan fahaman komunis tidak akan mendapat tempat dalam negara ini. Menunjukkan seramai 8 orang responden iaitu 26.7% memilih sangat setuju dan seramai 10 orang responden iaitu 33.3% memilih setuju. Manakala seramai 9 orang responden iaitu 30% memilih tidak pasti dan seramai 3 orang responden memilih sangat tidak setuju. Bagi pilihan jawapan tidak pasti dan sangat tidak setuju, menunjukkan masih ramai tidak mengetahui bahawa ajaran yang menolak kepercayaan kepada Tuhan iaitu etis dan fahaman komunis adalah salah di sisi Undang-Undang Malaysia. Bahagian yang seterusnya ialah berdasarkan dapatan kajian berdasarkan temu bual. Seramai 3 orang telah ditemu bual iaitu seorang pensyarah dan 2 orang kaki tangan UNISA. Soalan pertama yang diajukan ialah apakah objektif atau matlamat dalam pembentukan rukun negara. Melalui jawapan responden dapat difahami bahawa prinsip rukun negara membentuk jati diri dan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Soalan kedua yang ditanya ialah adakah prinsip kepercayaan kepada Tuhan masih lagi diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat? Dengan jawapan responden, prinsip ini masih lagi diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dengan melakukan ibadah kaum masing-masing. Soalan ketiga ialah apakah yang dimaksudkan dengan kepercayaan kepada Tuhan? Responden memahami dan menyatakan bahawa kepercayaan kepada Tuhan merupakan kepercayaan terhadap kewujudan Maha Kuasa untuk segalanya. Soalan keempat yang ditanya ialah apakah yang membuktikan bahawa prinsip kepercayaan kepada Tuhan penting dalam rukun negara? Melalui jawapan responden dapat kita fahamkan bahawa persefahaman terhadap kepercayaan kaum lain dan saling menghormati antara satu sama lain menjadi bukti prinsip ini penting. Soalan kelima ialah bagaimanakah negara kita menetapkan agama rasmi? Antara jawapan responden ialah seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Dengan ini mereka faham akan agama rasmi negara kita. Soalan terakhir ialah mengenai pandangan responden tentang prinsip agama yang melawan arus atau bertentangan dengan agama rasmi Persekutuan Negara ini. Melalui jawapan responden dapat kita fahamkan bahawa kerajaan harus mengambil inisiatif bagi mengelakkan perkara ini berlaku untuk mengekalkan keamanan negara. Perbincangan isu dan patriotisme pula. Yang pertama, menurut Hasnan Halim pada tahun 2010, semangat patriotisme lebih penting kepada negara yang didiami rakyat yang berbila agama, bangsa dan ideologi politik yang begitu ketara pada masa kini. Yang kedua, menurut Hasnan Halim pada tahun 2020, pembangunan dan kemajuan tidak tercapai sekiranya semangat perkauman lebih utama kepada negara. Yang ketiga, menurut Hasnan Halim pada tahun 2020, semangat patriotisme akan menghalang rakyat Malaysia bersikap prejudis terhadap mana-mana kaum, agama dan ideologi parti yang berbeza dengan mereka. Seterusnya yang keempat, menurut Theo Korsnell pada tahun 2016, dengan adanya prinsip kepercayaan kepada Tuhan, sifat yang disuka adalah rakyat Malaysia yang dibekalkan panduan dan nilai melalui agama masing-masing. Bukan sahaja membolehkan mereka membezakan kebaikan dan keburukan, malah berjaya memperderek solidariti sosial antara rakyat yang berlainan kepercayaan seperti yang diperintahkan setiap agama. Yang kelima, menurut Muhammad Riza Al-Marifi pada tahun 2022, dengan adanya agama, rakyat akan sentiasa hidup dalam harmoni, tenteram dan berdisiplin. Dan akhir sekali, bernama pada tahun 2020, sekiranya rakyat benar-benar menghayati dan mengamalkan prinsip pertama rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, ia sudah cukup untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang makmur. Rekod merupakan solusi yang boleh digunakan bagi meningkatkan kesedaran nasional masyarakat dalam menjalankan tanggungjawab sosial yang bertujuan untuk menambah baik kesejahteraan masyarakat Malaysia. Antara solusinya adalah setiap individu perlu mengikuti aktiviti kesukarelawanan dalam menjalankan suatu kerja berkumpulan seperti misi bantuan banjir. Hal ini dapat meningkatkan kesedaran individu untuk sentiasa menolong antara satu sama lain. Seterusnya, kita hendaklah sentiasa menghargai jasa pejuang-pejuang negara yang telah banyak berkorban demi kemakmuran negara ini. Selain itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan penting dalam membentuk sasiah diri anak-anak mereka dengan pematuhan adat resam yang unik supaya mereka dapat memahami prinsip rukun negara yang pertama ini.
Dalam agama Islam, kerja kemasyarakatan merupakan satu tuntutan yang dituntut dalam Islam bertujuan untuk merapatkan hubungan sama manusia, membangunkan masyarakat seluruh negara dalam ruang lingkup makro. Tanggungjawab sosial Muslim dapat dilihat melalui tanggungjawab Muslim terhadap seorang Muslim yang lain dan tanggungjawab Muslim dengan seorang yang bukan Muslim. Setiap tanggungjawab yang dilaksanakan haruslah bersifat ikhlas dan tidak diskriminasi meskipun di negara kita mempunyai bulanan kepercayaan. Sebagai contoh, pelajar haruslah berperanan sebagai anggota sukarelawan yang tidak mengharapkan sebarang ganjaran dan menghiraukan kepercayaan atau pegangan agama individu yang dibantu seperti membantu golongan miskin melalui pinjaman derma atau beasiswa.